العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini binti Razali, nombor metrik D17310185. Saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu bahagian pengenalan kawaid fiqhiyah. Kawaid fiqhiyah merupakan gabungan daripada dua perkataan, iaitu kawaid dan fiqhiyah. Kawaid merupakan kata jamak daripada kaedah yang bermaksud asas, tapak atau prinsip. Kawaid fiqhiyah bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya. Kemunculan kawaid fiqhiyah banyak dipengaruhi oleh faktor tuntutan semasa. Ia muncul sejak setelah jarak masa para ulama semakin jauh dari generasi terawal, iaitu para salafus salih. Kelahiran kaedah ini juga menandakan kejayaan mereka menggabungkan jalinan antara unsur-unsur syarak dengan rasional akal dalam satu sintesis ilmu yang bersepadu. Sejarah perkembangan serta penyusunan kawaid fiqhiyah dapat dijelaskan dengan klasifikasi masa. Ia bermula dengan masa perundangan, seterusnya masa zaman didalan. Selepas itu, masa zaman imam mazhab dan kemantapan. Akhir sekali, masa zaman mutakhir. Seterusnya, saya pergi kepada pengenalan kaedah asas 5. Adat sebagai sumber rujukan hukum, al-adah muhakamah, adalah merupakan kaedah fiqh asas yang kelima daripada kaedah fiqhiyah yang asas atau utama, yang mana ia juga disebut sebagai kaedah kubra. Kaedah ini amat signifikan dalam proses penetapan hukum dalam kehidupan manusia yang bersumberkan kepada uruf dan adat. Ulama mengiktiraf kaedah ini apabila dalam keadaan ketiadaan nas atau dalil. Dengan kata lain, sesuatu uruf atau adat tidak boleh diterima sebagai hukum sekiranya perkara itu mempunyai dalil atau nas tertentu. Begitu juga sekiranya adat dan uruf itu bercanggah dengan nas atau dalil, maka ia akan ditolak kerana bertentangan dengan kaedah syarak. Aplikasi kaedah ini adalah cukup meluas oleh ulama dalam pelbagai isu fiqhiyah seperti tradisi, muamalat dan penghakiman. Oleh itu, topik ini akan membincangkan pengertian dan penghuraian kaedah, contoh penggunaan kaedah, sumber asal atau dalil kaedah, kategorinya dan syarat untuk mengamalkan adat dan uruf. Tidak ketinggalan juga, kita akan mempelajari pecahan kaedah dan melihat bagaimana kaedah ini dipraktikkan dalam sistem muamalat di Malaysia. Seterusnya akan dipindahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashrafana binti Ahmad Sabri. Nombor kad matrik saya adalah D1831078. Okey, kita masuk kepada definisi kaedah asas 5. Poin yang pertama adalah kaedah ini membawa maksud bahawa satu adat yang diiktiraf oleh syariat Islam boleh diterima sebagai salah satu sumber hukum. Okey, manakala poin yang kedua adalah sebarang bentuk tradisi atau budaya yang baik dan menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Islam adalah wajar diterima pakai atau diteruskan. Manakala poin yang ketiga adalah tidak perlu disingkirkan selagi mana ia tidak bercanggah atau bertentangan dengan syarak ataupun nilai murni. Contohnya, macam adat jahiliah yang mengharuskan anak lelaki boleh kahwin atau mewarisi isteri bekas isteri bapaknya ataupun ibu tirinya. Itu adalah adat jahiliah yang mana ia bercanggah dan bertentangan dengan syarak ataupun nilai murni. Okey, kita masuk kepada pengertian adat dan uruf menurut ulama. Dalam membincangkan pengertian adat dan uruf, terdapat banyak perselisihan antara ulama dalam menafsirkannya. Okey, kita masuk kepada adat. Okey, Mahmud Al-Hariri berkata,
Adat ni adalah sesuatu yang menjadi amalan kebiasaan orang ramai atau segolongan dalam kalangan mereka. Manakala Al-Sayuti berkata, adat ni adalah suatu perkara yang baru ulang-ulang menurut kebiasaan segolongan yang mengikut cara tertentu dan dapat diterima oleh akal manusia. Manakala Al-Jujani berkata, adat ini adalah suatu perkara atau perbuatan yang dilakukan berterusan oleh manusia atau secara berulang-ulang yang mana ia boleh diterima secara logikal. Okey, kalau uruf pula, Muhammad Al-Hariri berkata, perkataan dan perbuatan yang merupakan perkara rutin dalam diri manusia yang boleh diterima akal dan diterima oleh tabiat semua jadi yang sejahtera. Manakala Abdul Al-Wahhab Al-Qalaf berkata, uruf ni adalah suatu perkara yang berulang-ulang menurut kebiasaan segolongan orang mengikut cara tertentu dan dapat diterima oleh akal manusia. Manakala Al-Jujani berkata, uruf ni adalah suatu yang telah diketahui umum dan menjadi rutin mereka sama ada dalam ucapan atau perbuatan. Okey, manakala Al-Zuhaili berkata, uruf ni adalah sesuatu perkataan atau perbuatan yang telah menjadi kebiasaan yang dikenali oleh masyarakat secara umum. Okey, berdasarkan pengertian yang dinyatakan oleh para ulama tentang uruf dan adat ni, kita dapat fahami dan dapat disebutkan bahawa secara umumnya adat dan uruf ni tidak ada perbezaannya. Dengan kata lain, kedua-dua merupakan perkataan yang agak sinonim atau mempunyai pengertian sama, walaupun terdapat sedikit perbezaan istilah antara keduanya. Persamaan ini merupakan pandangan majoriti ulama. Okey, terdapat juga sebahagian ulama yang membezakan antara keduanya. Mereka berpendapat bahawa adat itu lebih umum daripada uruf. Ini adalah kerana kadang-kala adat hanya berlaku pada individu dan setengah individu saja, sedangkan uruf berlaku kepada semua orang. Okey, dengan itu mereka berpendapat bahawa setiap uruf merupakan adat, sebaliknya bukan semua adat dikira uruf. Ini merupakan pandangan minoriti ulama terhadap isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah Sofia binti Azman di 18310752. Okey, seterusnya saya akan menerangkan beberapa contoh penggunaan kaedah dalam kehidupan masyarakat Islam. Okey, contoh yang pertama adalah adat menentukan kadar mahar. Okey, ataupun lebih dikenali sebagai mas kahwin. Okey, mas kahwin ni sesuatu yang pemberian wajib suami kepada isteri bila dah akad nikah tu. Okey, had kadar mahar ni dalam Islam dia tak membataskan sama ada nak jumlah tu nak maksimum ataupun minimum. Jadi benda tu adalah benda yang menilai dan dia memenuhi syarat, jadi benda tu adalah diharuskan. Okey, kenapa dia kata sebagai adat? Sebab ikut tradisi. Macam contoh yang kita tahu kan, dekat setiap negeri ni kadar mahar ataupun mas kahwin lain-lain. Ada yang RM25, ada yang RM22, macam tu. Okey, contoh yang kedua adalah adat pemberian hantaran perkahwinan. Okey, kita tahu adat hantaran perkahwinan ni amalan tradisi dalam perkahwinan masyarakat Melayu juga Malaysia. Okey, benda ni jadi harus menurut Islam. Kalau benda ni sampai membebankan, dia dah melanggar syariat. Okey, seterusnya adalah adat pemakaian dalam masyarakat. Okey, contohnya macam dekat Malaysia ni, macam orang Melayu pakai baju Melayu, baju kurung. Kalau masyarakat Arab pula pakai abaya ataupun jubah, macam diikut tradisi mereka. Okey, contoh yang seterusnya adalah adat main kutu. Okey, benda ni adalah amalan kebanyakannya dekat masyarakat setempat dekat Malaysia lah. Benda ni macam amalan ni macam satu kumpulan ni dibentuk, lepas tu ada ketua, kumpulkan duit, macam cukup bulan bagi, macam tu dah jadi kebiasaan orang-orang dekat Malaysia ni. Okey, contoh yang terakhir adalah sistem pawah. Okey, sistem pawah ni sama ada dalam haiwan ataupun tanah.
Okey, sistem ni adalah adat sebahagian daripada penduduk dekat kawasan kat Malaysia ni. Okey, contohnya sistem pawah kambing. Okey, benda ni berlaku penternak dengan pemodal tu. Jadi modal tu dia bagi kambing tu dekat penternak ni supaya penternak ni dapat menternak kambing. So kambing tu bila dah dapat hasil, dah mengeluarkan hasil, dah ada anak semua, jadi mereka akan kongsi bahagian. Jadi dia orang akan dapat upah. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Fazlina Amalin binti Ahmad Murad. Nombor metrik di 1831075. Saya nak bentangkan tentang sumber. Yang pertama, sumber daripada dalil Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Maksudnya, dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah dari orang yang bodoh. Maksudnya, orang yang berbuat keburukan, maka suruhlah ia kepada yang makruf. Jika ia masih kepada kejahilannya, masih kepada kebodohannya, maka berpalinglah daripadanya. Dan mudah-mudahan kita dapat menghindarinya daripada tipu daya. Yang seterusnya, dalil daripada hadis. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanah. Maksudnya, apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka ia adalah baik di sisi Allah. Ini maksudnya Allah menjelaskan bahawa Islam adalah agama yang diredainya. Apabila Allah redha, maka segala yang termaktub sebagai ajaran Islam adalah benar dan tiada keraguan padanya. Dan ini membuktikan bahawa Allah sentiasa meninggikan Islam dan keredaan Allah terhadap Islam dan umatnya melampaui jangkaan manusia. Dan aturan Allah memberi petunjuk bahawa Islam adalah agama yang diredainya. Terima kasih. Okey, berbalik kepada saya iaitu Nurul Izzah Sofia binti Azman. Okey, sekarang kita akan tengok kepada jenis huruf. Okey, dekat sini jenis huruf ni ada 6. Yang pertama adalah huruf qauli, iaitu kebiasaan istilah ataupun perkataan ataupun ucapan yang digunakan oleh orang ramai yang menyalahi penggunaan dari sudut bahasa tapi difahami semua orang. Okey, contohnya macam daging. Daging ni, lafaz daging ni semua orang faham ni daging ni adalah daging lembu. Okey, bila ada orang jual daging, lepas tu orang tu kata saya nak beli daging ni 1 kg. Okey, padahal penjual daging tu dia ada jual daging macam pelbagai jenis daging macam tu. Okey, seterusnya adalah huruf amal, iaitu kebiasaan dilakukan oleh orang ramai. Okey, contohnya tuan rumah ni dia hidangkan makanan pada tetamu. Jadi apa yang dihidangkan tu maksudnya dah bagi keizinan untuk tetamu tu makan. Macam tu, dia dah sediakan atas meja, so tetamu tu boleh makan. Okey, seterusnya yang ketiga adalah huruf am, merujuk kepada sesuatu tradisi yang dihayati oleh semua orang dari berbagai peringkat dan lapisan masyarakat di seluruh negeri, ataupun huruf itu telah meluas penggunaan di seluruh negara Islam. Okey, contohnya perkataan nazar tu, bernazar. Bernazar ni maksudnya kita dah berjanji dengan Allah kan, kita nak buat sesuatu tu kalau kita dah berjaya. Contohnya kalau kita dapat 4 flat. Okey, so kalau kita dapat 4 flat ni, kita bernazar kalau kita dapat benda tu, kita nak puasa sunat Isnin Khamis macam tu. Jadi kita dah benda tu dah jadi kebiasaan orang Islam. Okey, seterusnya adalah yang keempat huruf khas, menjadi kebiasaan kepada sebahagian masyarakat atau sesetengah negeri. Okey, contohnya dekat Malaysia, kita kalau nak masuk rumah orang ataupun masuk rumah sendiri, kita mesti buka kasut kan. Sebab benda tu kalau kita tak buka kasut, benda tu tak menghormati rumah tuan rumah, ataupun benda tu dianggap macam tak beradab.
Okey, berbeza dengan negeri Arab, macam penerimaan pembukaan kasut ni macam berbeza. Okey, contoh macam kat Indonesia ke negara luar, penerimaan benda ni adalah berbeza ikut tempat tu macam mana. Okey, seterusnya adalah uruf sahih, adat yang tidak bertentangan dengan nas syarak. Okey, contohnya macam pemberian barang lelaki kepada tunangnya masa majlis pertunangan. Jadi barang tu dikira sebagai hadiah dan bukannya sebagai mas kahwin, sebab mas kahwin untuk akad nikah. Jadi benda ni sebagai adat je lah, sebab jadi keharusan kepada seorang lelaki nak bagi hadiah kepada tunangnya masa majlis pertunangan. Okey, yang terakhir adalah uruf fasid. Ia merupakan adat yang bercanggah dengan nas syarak. Okey, contohnya adat berjudi, bermuamalat dengan riba, ataupun hidangkan arak dengan sebagai macam tanda hormat kepada tetamu. Jadi benda adat ni adalah bertentangan dengan syarak sebab benda ni haram. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Sabrina binti Ajman. Nombor matrik saya di 183-10727. Saya akan sambung pada bahagian syarat keharusan beramal dengan adat dan huruf. Okey, syarat yang pertama adalah adat dan huruf tidak bertentangan dengan hukum dan nas syarak. Yang kedua, adat dan huruf itu telah diamalkan oleh masyarakat secara meluas, menyeluruh dan berterusan. Yang ketiga, adat dan huruf itu tidak dinafikan oleh mana majoriti ulama. Yang keempat, adat dan huruf itu mestilah diamalkan pada masa hukum syarak dibentuk ke atasnya. Bukannya adat dan huruf itu dah lama ditinggalkan. Tapi ia boleh dipakai sekiranya ia kembali aktif dan dijadikan amalan kebiasaan seperti sedia kala ataupun sekarang ni. Yang kelima, adat atau huruf ini mestilah sesuatu yang diamalkan secara konsisten dan menyeluruh oleh majoriti masyarakat dalam sesebuah negara. Merujuk kepada amalan yang mesti diguna pakai menurut pandangan masyarakat atau sekurang-kurangnya ia adalah adat untuk sebahagian negara walaupun tidak seluruh negara. Seterusnya, 3 pecahan kaedah daripada kaedah asas 5 iaitu adatul muhakamah terbahagi kepada 3. Yang pertama, la yunkaru taghayyur al-ahkam bil taghayyur al-azman. Maksud kaedah ini ialah perubahan zaman memberi implikasi yang cukup besar kepada pembinaan sesuatu hukum syarak. Hukum perlu dibina berdasarkan keperluan zaman semasa, iaitu dengan merujuk kepada adat dan uruf pada masa itu. Maka hukum ijtihad yang dibina itu mestilah relevan dengan adat dan uruf mereka. Ulama ada bersepakat bahawa perubahan hukum ekoran perubahan zaman dan terdapat juga perubahan hukum ekoran perubahan adat. Ini adalah kerana Islam melihat kepada kepentingan, keperluan semasa dan kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Bagi menjamin kehidupan mereka dengan penuh keselesaan dan tidak memberi tekanan atau membebankan mereka. Antara contoh untuk kaedah pecahan pertama ini pada zaman Imam Syafi'i, beliau telah mengubah sebahagian keputusan hukumnya yang telah ditetapkan di Baghdad setelah beliau berada di Mesir. Perkara tersebut berlaku disebabkan beliau melihat adat di Mesir yang sangat berbeza dengan adat di Baghdad, sehingga Imam Syafi'i mempunyai 2 kaul, iaitu kaul jadid, pendapat yang baru, dan kaul qadim, pendapat yang lama. Pada zaman Abu Hanifah
dan anak muridnya iaitu Abu Yusuf, mereka berdua ni mempunyai perbezaan pendapat untuk menetapkan sesuatu hukum. Bagi Imam Abu Hanifah, beliau hanya mensyaratkan keadilan yang zahir ke atas saksi dalam kes yang bukan hudud dan qisas. Namun, pada zaman Abu Yusuf pula, majoriti manusia pada zamannya banyak melakukan maksiat dan bercakap bohong. Tapi Abu Yusuf mensyaratkan bahawa setiap saksi pada kes bukan hudud dan qisas hendaklah disucikan dirinya dan bertaubat. Ini adalah disebabkan oleh perubahan yang berlaku pada kebanyakan orang pada zaman tersebut. Kaedah pecahan yang kedua ialah sesuatu yang bisa diamalkan oleh orang ramai merupakan hujah yang wajib beramal dengannya. Isti'mal an-nas hujjah yabib al-ammal biha. Maksud kaedah ini ialah sesuatu amalan kebiasaan bagi sesebuah masyarakat yang telah disepakati dan tidak bertentangan dengan nas syarak adalah merupakan hujjah yang wajib diikuti. Antara contoh untuk kaedah ini ialah transaksi jual beli secara mut'ah tanpa menggunakan lafaz ijab dan kabul, di mana lafaz tersebut adalah rukun dalam jual beli. Kalau dekat Malaysia dah jadi kebiasaan masyarakat ketika masa nak jual dan membeli dengan cara yang menyerah duit dan mengambil barang tanpa ada lafaz ijab dan kabul, maka ada ini dibolehkan kerana sudah menjadi amalan kebiasaan kita dalam melakukan transaksi jual beli. Yang kedua pula, diharuskan wakaf harta alih. Macam contoh Al-Quran, buku ilmiah. Wakaf harta alih ini tidak sah, tapi melihat pada amalan kebiasaan yang keperluan tinggi oleh masyarakat, maka ia dibenarkan oleh syarak kerana menghormati adat dan untuk memudahkan mereka. Seterusnya, kaedah pecahan ketiga. Al-ta'yin bil al-uruf ke al-ta'yin bin nas. Kaedah ini menjelaskan bahawa adat dan uruf diberi kuasa seperti kuasa nas, namun hanya ketika ketiadaan nas atau nas berbentuk umum. Uruf dan adat kebiasaannya akan mengambil tempat kedudukan nas. Secara ringkasnya, kaedah pecahan tiga ini merupakan penetapan hukum yang berdasarkan uruf dan adat. Yang menepati syarat sebagai dasar hukum adalah sama statusnya dengan penempatan hukum yang disasarkan kepada nas. Kaedah pecahan tiga ni banyak digunakan dalam budaya muamalat setempat bagi masyarakat yang dulu, dan ia merupakan perkara yang paling banyak mendapat perhatian daripada para ulama untuk dibincangkan. Antara contoh bagi kaedah ini, yang pertama di Malaysia, sewa rumah yang dikenakan terhadap penyewa tidak termasuk bayaran bil dan elektrik. Penyewa perlu membayar bil tersebut mengikut penggunaannya. Peraturan dan perjanjian tersebut mempunyai kuasa yang sama dengan hukum yang ditetapkan melalui nas. Yang kedua, dalam konteks Malaysia, harta sepencarian adalah satu amalan adat masyarakat Melayu yang unik kerana ia dapat wujud di negara Arab atau di Timur Tengah. Ia merupakan harta perkongsian bersama antara suami dan isteri yang diperoleh semasa tempoh perkahwinan berlangsung. Ia juga merupakan satu adat yang berlaku apabila berlakunya perceraian antara pasangan tersebut. Tak ada dalil pun yang ada menjelaskan mengenai isu ni, tapi sebenarnya ia mendapat syarak seperti mana firman Allah dalam ayatnya yang bermaksud orang lelaki beroleh bahagian daripada usahanya dan orang perempuan beroleh sebahagian daripada usahanya juga. Maka ketetapan undang-undang bagi hak sepencarian ini mempunyai kuasa yang sama dengan hukum yang ditetapkan melalui nas.